Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama kali saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada anda semua kerana anda adalah insan-insan yang bertuah terpilih untuk mengikuti pengajian di Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Port Dickson. Tompek orang mandi mandor. Okey, sebelum saya meneruskan kata-kata saya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya diberi nama Isma Zaidah binti Din, merupakan penyelaras e-learning bagi Jabatan Kejuruteraan Awam dan juga merupakan pensyarah bagi program Diploma Seni Bina. Saya dibantu oleh 4 orang pegawai lagi dalam menguruskan e-learning di Jabatan Kejuruteraan Awam, iaitu pertama, Puan Normala binti Ramli selaku penyelaras SIDOS untuk program Diploma Kejuruteraan Awam, Puan Suryati binti Yunus selaku penyelaras SIDOS untuk program Diploma Seni Bina, Encik Aznur Rafizul bin Ramli selaku penyelaras Idola dan Cik Umi Hani binti Abdul Rahman selaku penyelaras TECC. Okey, ini adalah kandungan taklimat yang saya akan sampaikan meliputi pengenalan apakah e-learning ataupun juga dikenali sebagai e-pembelajaran, mod yang terdapat dalam e-learning, kebaikan dan sedikit aktiviti yang perlu anda lakukan sebelum tamat taklimat pada hari ini. Okey, so apakah e-learning? Okey, dalam kata mudah, e-learning adalah pelbagai kaedah pembelajaran di luar kelas dengan menggunakan peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer riba, tablet, komputer desktop dan sebagainya dengan sambungan internet. Okey, untuk lebih kefahaman lagi, apa kata kita tonton dulu video ini. What is e-learning? E-learning stands for electronic learning. It allows users to take courses online using electronic devices such as a computer, tablet, and even a smartphone. With e-learning, users can take courses from all around the world, 24 hours a day, 7 days a week. E-learning is a proven and effective way to educate your students while tracking their participation and assessment, all at a small fraction of the cost of traditional training. Using e-learning in your business, you can remove travel costs for your students as well as accommodations, training material, and teacher salary costs. E-learning courses are easy to maintain and update. With the power of e-learning, you allow your users to learn at their own pace and present them with engaging learning through the use of audio, video, interactive games, simulations. E-Learning Media Inc. is an industry leader in e-learning development, and we are here to answer your questions and help you develop your first e-learning course. Learn how. Okey, saya harap anda semua sudah faham tentang apakah yang dimaksudkan dengan e-learning. Okey, disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang telah melanda dunia, platform e-learning sebenarnya telah menjadi semakin popular di kalangan pelajar dan pensyarah, memandangkan kaedah ini merupakan kaedah yang paling selamat untuk digunakan tanpa bawaan virus. Okey, disebabkan awak masih semester 1, so awak semua kena masuk kelas dan belajar untuk berkenalan dengan Politeknik Port Dickson, rakan-rakan dan juga para pensyarah sekalian. Okey, disebabkan oleh pandemik COVID-19 juga, semester 2 dan semester 3 belajar 100% secara online daripada rumah masing-masing. Okey, ini untuk mengurangkan, memberi laluan kepada penjarakan sosial di Politeknik Port Dickson. Okey, so sebenarnya dalam e-learning, pelajar akan didedahkan dengan 3 mod pembelajaran, iaitu synchronous learning, asynchronous learning dan juga blended learning. Pernah dengar tak perkataan-perkataan ini? Okey, kalau tak pernah tengok, kita layan lagi satu video untuk hiburan anda. E-learning comes in many different types, styles, models, and options. Know the differences and choose the best one that fits your company needs and goals. There are 2 main categories of electronically enhanced or supported learning. There's synchronous learning and asynchronous learning. And there's a combination, blended learning.
Synchronous learning is instructor-led online learning. This means that there must be another person available at the same time at an agreed-upon location or platform. You can use computers or other technology when performing your face-to-face corporate training. Or use text-based synchronous learning with chat programs and instant messaging. Typically, synchronous learning makes use of scheduled online classes or exam sessions to get everyone together at the same time. With asynchronous learning, stay in touch with others in your course using email, threaded discussions, message boards, discussion groups, and forums, to name a few. Asynchronous learning is a self-study style of learning, and it can happen anywhere, anytime. Course information can be found in text formats, audio formats, video, even interactive self-paced software. These forms of learning can be highly effective and can create a totally immersive experience for students when learning online, especially when combined with simulations and game-based learning techniques. Somewhere in the middle is blended learning, a bit of online self-study along with traditional brick-and-mortar face-to-face instruction. Students learn theory in their own time, asynchronously, before a certain date. Then, they go to real-life classes or workshops, where discussions and applications of the theory are done with peers and trainers. Blended learning can make the transition smoother from paper-based training to e-learning. Every organization has different training goals and needs, so knowing your choices in e-learning can help in determining which is best for you. Okey. Kesimpulannya, synchronous learning adalah pembelajaran atas talian yang berlaku pada masa yang ditetapkan. Okay. Mungkin antara rakan sekelas dalam menjawab soalan kuis atau test, mungkin secara video conference antara ahli kumpulan ataupun dengan kuliah dari pensyarah secara live. Kaedah ini membolehkan pelajar dan pensyarah bersoal jawab. Maksudnya, dia kena ada time tertentu supaya semua orang dapat gather pada satu masa untuk menjalankan synchronous learning ni. Okay. Yang kedua adalah tentang asynchronous learning, di mana dia adalah sesi pembelajaran yang berlaku mengikut masa pelajar sendiri. Okay. So, pelajar mendapatkan bahan dari pelayar, berkomunikasi bersama rakan, memuat naik tugasan ataupun membuat rakaman persembahan video. Menggunakan time yang mana pelajar rasa selesa. Tidak perlu set satu masa tertentu. Okay? Ini yang dimaksudkan oleh asynchronous learning. Okay. Dan satu lagi ialah tentang blended learning. Okay. Secara umumnya, blended learning ni adalah gabungan antara synchronous learning dengan asynchronous learning. Okay, macam mana tu? Sebab dia biasanya akan gunakan satu platform di mana pensyarah dapat menyusun dan mengawal isi kandungan pembelajaran yang akan disampaikan dan harus diikuti oleh pelajar. Okay, secara rumusannya, apakah muat pembelajaran bagi taklimat yang anda sedang ikuti sekarang? Muat dia adalah lebih kepada asynchronous learning sebab anda tidak boleh bersoal jawab dengan saya. Ini adalah hanya rakaman semata-mata. Tetapi boleh juga dikategorikan sebagai blended learning di mana ada pensyarah yang bertanggungjawab untuk memastikan awak mendengar taklimat ini daripada mula tentang peperiksaan, keselamatan dan sebagainya. Okey. Untuk menghabiskan satu sesi taklimat ni, ada pensyarah yang telah make sure. So, maksud dia awak semua kena melalui semua sesi taklimat ni untuk menjadikan dia satu blended learning pasal dalam minggu transformasi siswa ni. Okey? Faham? So, sebab tu dia kata blended learning ni adalah gabungan. Okey, so kalau awak mendengar daripada video rakaman ni saja, dia adalah asynchronous. Tapi disebabkan awak telah disusun
Okey, pensyarah tertentu telah menyusun apa isi kandungan, apa yang awak harus dapat. Lepas ni mungkin ada quiz, ada soal jawab. So, dia adalah blended learning. Okey, faham? Okey, sebenarnya di Politeknik Port Dickson, kita menggunakan platform CDOS. Okey, CDOS. Ini ada rupa front page bagi CDOS dengan URL seperti yang dipaparkan dekat sini. Okey, so harap awak dapat ingat URL ni sebab awak akan menggunakannya nanti. Okey, semua pelajar perlu mendaftar dan mengakses platform ini mengikut kursus yang didaftarkan. Arahan terperinci akan diberikan oleh pensyarah kursus masing-masing tentang apa yang perlu dilakukan supaya kesemua pembelajaran e-learning yang dirancang telah diikuti oleh pelajar. Okey. Bila masuk website tadi, dia akan keluar macam ni dekat bahagian login. Okay, so anda boleh login akaun masing-masing dengan menggunakan IC sebagai username dan password. Okay, selepas berjaya login, boleh tukar password masing-masing. Jika ada sebarang masalah untuk login, boleh berhubung terus dengan unit ICT. Okay, setelah berjaya login, anda akan dipaparkan dengan paparan seperti ini. Okay, bila dah berjaya login, dekat sini akan appear nama anda. So macam dekat sini telah appear nama saya sebab saya menggunakan akaun saya untuk login. Okay, so selepas dah berjaya login, anda boleh ambil online service. Okay, pilih online service. Okay, setelah pilih online service, dia akan keluar paparan macam ni dan pilih LMS. Okay, pilih LMS untuk ke platform e-pembelajaran. Okey, selepas klik LMS, terus dia akan keluar ke platform e-pembelajaran anda. Dengan dekat sini, kalau anda masukkan gambar anda akan keluarlah. Ni gambar saya. Dekat atas ni pun sebenarnya ada besar nama saya. Okey, dan di sini adalah kursus-kursus yang telah anda enroll. Okey, so kalau anda enroll 5 kursus, so 5 kursus ada dekat sini. Okey, macam ni dekat saya hanya ada 1 kursus sahaja untuk awak klik. So bila awak klik, awak akan masuk ke dalam kursus tersebut. Okey, untuk permulaan, okey, anda perlu untuk enroll kursus yang anda akan ikuti. Okey, so ini adalah tentang benefits of online education. Okey, sebenarnya ini banyaklah tentang benefit selain daripada apa yang saya katakan tadi. Dengan online education ni kita tak dapat import virus COVID-19. Itu salah satu awak boleh tambah benefit yang terbaru dalam slide ni sebenarnya. Okey, so dekat sini saya tak nak baca. Dia student centered, flexibility, accessibility, global knowledge, student control study time, chance for interaction, cost effective and better opportunity. Okay, awak boleh baca dekat sini salah satu. So tak boleh baca, saya tak perlu baca sebab saya tahu anda semua pandai baca. Okay? Okay. So sebelum saya menutup tirai, okay, untuk taklimat e-learning ni, saya nak anda semua download apps Moodle dan daftarkan dengan mengikuti langkah-langkah seperti di paparan. Okay. So, install dulu Moodle apps, boleh search dekat Google Play dan sebagainya. Okay, kemudian awak connect dia, dia akan minta masuk kita punya link. So, link untuk kita punya CDOS adalah ppd.cdos.edu.my. Okay, ingat ni. Dan kemudian login macam biasa menggunakan IC sebagai username dan password dan tada akan keluarlah Happy e-learning untuk platform awak. Okay. So, saya harap awak dapat buat step ni. Sebaik saja habis taklimat ni. Okay, supaya tidak keliru. Okay. So, dengan mendaftar aplikasi ini, anda adalah sebahagian daripada tim e-learning Politeknik Port Dickson. Sekian, terima kasih.